Di dalam surah An-Nisa ayat 23, satu ayat ini ada 13 golongan manusia yang kita diharamkan berkahwin. Dalam satu ayat ini Allah Ta'ala nyatakan ada 13 golongan, 13 jenis manusia yang diharamkan ke atas kita untuk berkahwin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata baydina wahdina subulas salam wajannibna al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma habbib ilayna al-iman zin fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minir rasyidin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama alhamdulillah yang saya mudahkan Al-Fadhil Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengerusi Haji Tentera Kuasa Masjid, khususnya muslimin muslimat rahimakumullah. Bila sama-sama kita panjatkan syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia masih lagi sayang pada kita, bangkitkan kita daripada tidur kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Allazi, zat yang mana ahyana, hidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mana matikan kita seketika, ditidurkan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya, kepada Allah kita dikembalikan. Mudah-mudahan usia yang berbaki dapat kita manfaatkan sebaik mungkin di dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya mengajak tuan-puan untuk kita berkongsi ilmu di dalam beberapa petikan ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Dan saya memilih untuk kita berkongsi satu ayat surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa penghujung juzuk yang keempat, muka surat 81. Muka surat 81 surah An-Nisa ayat 23. Sebelum kita tengok terjemahan surah An-Nisa ayat 23, sama-sama kita mendengar, membaca ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Surah An-Nisa ayat 23. Tuan-tuan rahimakumullah, di dalam surah An-Nisa ayat 23, satu ayat ini ada 13 golongan manusia yang kita diharamkan berkahwin. Dalam satu ayat ini Allah Ta'ala nyatakan ada 13 golongan, 13 jenis manusia yang diharamkan ke atas kita untuk berkahwin.
Kita sedia maklum perkahwinan merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 3, Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wahai Muhammad, fankihu, kahwinilah, ma taba lakum minan nisa', apa yang kamu inginkan, yang kamu suka daripada wanita-wanita. Masna wa thulatha wa ruba', 2, 3 ataupun 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jikalah kamu khawatir tidak berlaku adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, hanya kahwini seorang sahaja. Di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Sayyidina Aisyah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nikahu sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Maksudnya perkahwinan adalah di antara sunnah-sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan daripada golongan aku. Dan ada juga satu hadis Nabi SAW, baginda pernah bersabda, hadis riwayat Imam Tabrani daripada Anas bin Malik, sabda baginda, "Tazawwajul walud al-wadud." Kahwinlah perempuan yang subur, yang baik. Kenapa? Fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumul qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga-bangga dengan ramainya bilangan kamu di hadapan anbiya pada hari kiamat. Mudah-mudahan perkahwinan dibina oleh kita masyarakat Islam khususnya mendatangkan zat yang soleh dan solehah, kelak membanggakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan rahimakumullah, minta maaf saya terlibat secara langsung dengan perkahwinan. Kami di Jawi, wilayah Persekutuan, wilayah Labuan dan juga Putrajaya, lebih kurang 193 orang juru-juru nikah. Wilayah Persekutuan, wilayah Labuan, Putrajaya, 193 juru nikah lantikan Sri Paduka Baginda Yang Terpujian Agong. Saya antara salah seorang yang mengendalikan akad nikah. Seringkali kita jumpa dengan pasangan dan sebagainya. Dia ingin kahwin, isi borang. Sejujurnya, baru semalam datang seorang pasangan. Allahu Akbar. Ialah yang baik kita kongsi bersama. Ustaz, saya datang Ustaz nak isi borang. Minta maaf Ustaz, kami dah terlanjur. Boleh dikatakan minta maaf 2 minggu sekali, sebulan sekali ada pasangan. Ada saja pasangan. Yang paling muda saya pernah akad nikah, laki-laki daripada Terengganu, umur 15 tahun. Perempuan daripada Bukit Jalil, usia 14 tahun. Yang paling muda. 16 tahun ke atas, umur yang ditetapkan oleh pihak Jawi untuk wanita berkahwin. Bawah umur memerlukan kebenaran daripada Mahkamah Syariah wilayah. Tak jadi masalah. Apa yang penting, kita harap perkahwinan di luar sana bahagiakan mereka. Dan pernah saya beritahu pada pasangan lelaki, datang jumpa saya selepas subuh. Ustaz, saya nak isi borang Ustaz, SPPIM, borang perkahwinan. Semua dah lengkap dah dokumen. Alhamdulillah. Jumpa saya lepas subuh. Bila Ustaz? Lepas subuh. Kenapa tuan-tuan? Saya yakin dan percaya mana-mana lelaki yang dapat datang sembahyang subuh berjemaah, dia mampu untuk jaga isteri dia. Alhamdulillah tuan-tuan. Orang yang mampu untuk datang rumah Allah pagi-pagi tinggalkan tempat tidur, insya-Allah dengan diperkurnia Allah Ta'ala, mereka orang yang beriman. Jaminan daripada Nabi SAW. Ayat 23, ada 11, ada 13 golongan. 7 daripadanya adalah disabitkan dengan nasab, keturunan. 2 daripadanya adalah dalam bentuk susuan. Dan 4 berikutnya adalah dalam bentuk perkahwinan.
Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Ta'ala An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum. Wahai Muhammad, wahai hamba, hurrimat diharamkan alaikum ke atas kamu. Siapa? Ummahatukum, satunya ibu kamu. Haram untuk kamu mengahwini ibu kamu. Bukan saja ibu, bahkan yang kedudukan di atas ibu, nenek dan ke atas. Haram untuk kita mengahwini ibu kita. Masyarakat jahiliah dulunya bebas di dalam pergaulan mereka. Adik-beradik sendiri, ibu sendiri, ayah sendiri dan sebagainya. Pergaulan bebas di luar sana zaman jahiliah. Di kalangan masyarakat ada yang merampah anak-anak dara orang, dijual, dijadikan hamba sahaya dan sebagainya. Islam datang bawa kepada kebaikan, menjaga imej martabat wanita. Islam cukup-cukup jaga kekeluargaan. Sebab itulah perkahwinan adalah jalan untuk menyatukan dua keluarga. Daripada pergaulan bebas di luar sana, adanya akad nikah menghalalkan segala-galanya. Dengan akad nikah, minta maaf daripada benda yang haram. Benda yang haram. Perkahwinan menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan. Akad nikah sahaja. Ijab kabul. Seru perkahwinan ini merupakan satu perkara yang besar di dalam Islam. Juru-juru nikah khususnya. Seringkali kami diberi pesanan. Kita adalah duta-duta raja ataupun sultan kepada masyarakat. Dengan sebab perkahwinan adalah kena hati-hati. Kena hati-hati, cukup hati-hati. Wali bagi perempuan satu perkara yang penting. Ada pasangan yang datang. Sebelum kita pergi pada terjemahan. Apa yang telah berlaku kami di wilayah. Kadang-kadang minta maaf. Ketidakcanaan pasangan. Ketidakcanaan juru nikah contoh pernah berlaku. Ialah kesalahan yang tak disangka. Perempuan datang. Pemohon. Ustaz, saya nak kahwin. Wali mana? Ayah saya ada, Ustaz. Uzur sakit di rumah. Takkan Ustaz tak kenal saya, duduk sini depan ni je. Nampak? Jadi, bila mana juru nikah agak lebih percaya kepada pemohon perempuan, dia terus tanda tangan. Walhal, sepatutnya ditanda tangan oleh wali dia terlebih dahulu di hadapan saya. Dengan sangkaan yang baik, maka juru nikah PPNCR telah tanda tangan. Apa yang berlaku, maka balik rumah, orang lain yang tanda tangan dan sebagainya, samik dijauhi. Jawi pun buat kelulusan. Kenapa? Biasanya 99% apa yang telah ditanda tangan, dicok oleh juru nikah adalah sah, benar. Perkahwinan dijalankan oleh dia sendiri ataupun mungkin ke tempat lain. Tanda tangan wali sudah ada. Perkahwinan berjalan 2 tahun, dapat anak. Kadang-kadang ayah datang report kepada jawi, Ustaz, saya tak tahu tentang perkahwinan anak saya pun. Ayah tak tahu. Anak dia telah berkahwin, dah dapat anak pun. Macam-macam. Betul penting, amat-amat penting mana-mana perempuan datang dengan wali dia. Wali dia, kita kena pasti ayah dia. Saya pernah pergi ke rumah pasangan, ayah sakit, pergi jumpa atas kursi roda, tempat baring tidur, tanda tangan. Kita kenalkan wali dia. Macam-macam lah berlaku. Satu kisah lagi. Datang perempuan. Laki-laki pasangan datang. Ayah mana? Ayah meninggal. Tunjuk sijil kematian. Datuk mana? Datuk meninggal. Ni siapa ni? Ni abang saya, Ustaz, sebagai wali saya. Bukan berlaku pada saya. Di Segambut. Pernah berlaku beberapa tahun lepas. Ni abang saya, Ustaz, sebagai wali saya. Ya, Ustaz. Ayah mana? Meninggal. Sijil kematian ada. Tu meninggal. Oh, inilah walinya. Ikut turutan wali.
Tengok bagian-bagian cukup dekat semua sekali, sijil kursus perkahwinan ada. Test dia punya HIV dah lengkap sempurna daripada klinik kesihatan. Alhamdulillah. Bila nak kahwin bulan depan datanglah rombongan laki-lakinya duduk di depan, pengantin perempuan bahagian belakang, rombongan datang 40-50 orang. Hari kejadian imam membaca khutbah nikah. Tengah-tengah baca khutbah nikah, tiba-tiba ayah dia hidup balik. Ayah perempuan tu hidup balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya tuan perempuan ni dia tipu, dia sanggup bohong kepada junikah, edit sijil kematian palsu, menyatakan ayah dah mati pun. Dan minta maaf kita junikah takkanlah minta maaf nak periksa satu-satu siapa hak talqin ayah, pukul berapa tanam. Jadi memadai tengok hospital Selayang meninggal. Itu sudah memadai dan kita tak sangka ini dilakukan oleh pasangan. Nampak? Nasib baik ayah dia tu hidup balik datang. Batal habis. Huru-hara habis majlis. Muka tu aku dah mati, aku hidup balik bagian-bagian. Minta maaf. Ini yang berlaku masyarakat kita. Satu, hurrimat alaikum ummahat wahai Muhammad, diharam ke atas kamu, emak kamu, nenek kamu untuk kahwin. Yang kedua, wabanatukum, anak-anak perempuan kamu. Wabanatukum, anak-anak perempuan kamu. Kamu tidak boleh kahwin dengan anak perempuan kamu. Anak sendiri. Bagaimana pula timbul persoalan tentang minta maaf seorang yang melakukan perbuatan yang buruk dengan seorang wanita. A, laki-laki buat hubungan jahat dengan seorang perempuan. B, lahir anak. Adakah A ni boleh kahwin ni anak luar nikah? Dia yang bertanggungjawab. Wa banatukum hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Satu, anak kandung. Anak kandung hasil daripada perkahwinan yang sah. Haram kahwin dengan anak kandung, jelas. Bagaimana pula minta maaf anak yang tak sah tarah, dalam kata Nabi kasar adalah anak zina. Apakah hukum? Di sini Imam Maliki, Hambali dan Hanafi menyatakan tidak boleh mengahwini anak daripada perkahwinan yang tak sah. Maknanya hubungan dulu telah dibuat, kemudian barulah perkahwinan. Imam Syafi'i rahimahullah, kita buka dalam kitab Imam Syafi'i, menyatakan bahawasanya boleh untuk berkahwin dengan anak kita. Anak kita. Walaupun ianya terjadi daripada perkahwinan yang tidak sah. Jadi A tadi buat hubungan dengan B, lahirnya anak, A boleh kahwin dengan anak. Kenapa? Perkahwinan, hubungan dibuat tanpa perkahwinan yang sah. Maknanya hakikatnya dia bukan anak si A yang sebenar secara sah syaraknya. Tapi kata ulama, bagaimana mungkin seorang yang sanggup untuk mengahwini dengan anaknya sendiri. Tapi jelas kata Imam Syafi'i, membolehkan untuk kita kahwin dengan minta maaf dengan anak tak sah tarah daripada perbuatan buruk kita. Wallahu ta'ala alam. Hurrimat alaikum ummahatukum, mak kamu dan ke atas nenek kamu. Yang kedua, wa manatukum, anak kandung kamu. Jika sekiranya anak tu anak tak sah taraf, Imam Maliki, Hambali dan Hanafi tidak boleh untuk kahwin. Imam Syafi'i kita dibenarkan untuk berkahwin. Dua. Wa akhawatukum, adik-beradik perempuan kamu. Wa akhawatukum, adik-beradik perempuan. Kita adik, ada kakak kita, kita ada adik perempuan kita. Haram untuk kita mengahwini adik-adik perempuan kita. Nampak? Tiga. Yang keempat, wa ammatukum. Wa ammatukum, anak saudara di sebelah bapa. Anak saudara, maaf saya, wa ammatukum, maknanya anak
Wa ammatukum, adik-beradik ayah kita. Adik-beradik perempuan, ammatukum, ayah kita. Wa khalatukum, adik-beradik mak kita. Wa ammatukum, adik-beradik mak kita. Pak saudara kita dan mak kita haram untuk kita berkahwin. Wa banatul akhi, anak kepada adik-beradik kita, anak laki-laki adik kita, adik laki-laki kita. Wa banatul ukhti, anak perempuan kepada saudara perempuan kita. Anak saudara kita lah, sama ada di sebelah laki-lakinya ataupun anak saudara di sebelah perempuannya. Wa ummahatukum allati arda'nakum, wahai Muhammad, juga diharamkan untuk berkahwin dengan apa? Wa ummahatukum, ibu-ibu kamu, allati, yang mana, arda'nakum, yang menyusukan kamu. Ibu susuan. Ibu susuan haram untuk kita kahwininya. Apa maksud ibu susuan? Seorang wanita yang menyusukan kita. Seorang wanita susukan masa kita kecil, dan kita hendaklah berusia yang tidak lebih daripada 2 tahun. 2 tahun dan ke bawah. Barulah layak dikatakan maknanya anak susuan. Seorang wanita susu kita masa kita kecil, usia belum lebih daripada 2 tahun. Dan dengan syarat, di sana ada sedikit perbezaan ataupun pendapat. Sebahagian menyatakan hanya dengan 3 kali kenyang. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya menyebut, untuk sah seorang itu menjadi anak susuan 5 kali kenyang. Berapa tuan perempuan? 5 kali kenyang. Bukan 5 kali dihisap susunya. Minta maaf kata yang lebih, saya pun bahasa nyonyok lah katakan. Jadi baby tadi usia setahun, sebelum sampai 2 tahun telah maknanya menyonyok akan susu ibu ni. Maknanya dia hisap dalam tempoh mungkin 10 kali, 12 kali, dia lepas. Dan mungkin dia sendawa. Itu baru 1 kali kenyang. Mungkin dalam tempoh yang singkat, tempat duduk yang sama, dia pun hisap lagi kali yang kedua. Dia hisap baby tadi, pada hisap susu wanita tersebut, hisap mungkin 7, 8, 9, 10 kali. Dia hisap, kemudian dia lepas. Kali yang kedua, 2 kali kenyang. Mungkin esok ataupun mungkin dalam tempoh yang sama juga, dia hisap lagi, dia lepas. Lepas tu adalah maknanya 3 kali kenyang. 5 kali kenyang dah sah dah untuk baby itu adalah anak susuan si ibu tersebut, dan haram untuk anak tersebut kita katakan berkahwin dengan ibu susuan kita. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Haram untuk kita mengahwini ibu-ibu kamu yang mana arda'nakum, yang susukan kamu dalam tempoh 2 bulan. Di dalam surah Al-Baqarah, kamilain, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala menyatakan kamilain, 2 tahun sempurna. Maknanya sebelum habis tempoh dia 2 tahun, maknanya tidak boleh untuk mengambil dia sebagai anak susuan. Pastikan perkara itu berlaku sebelum mencecah 2 tahun. Itu di antara terma dan syarat dia. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Kemudian berikutnya wa akhawatukum minar radha'ah. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu minar radha'ah, daripada ibu susuan. Ibu ni, seorang wanita ni, dia ada anak dia. Bila mana kita disusukan oleh dia, maka anak dia adalah adik-beradik susuan kita. Satu hadis Nabi SAW, Innar radha'ah tuharrimu minal wiladah. Satu hadis Nabi SAW, sesungguhnya susuan itu adalah sama dengan kelahiran.
Bila mana disebut dia tu apa? Ada satu hadis Nabi SAW daripada Aisyah, innar radha'ah tuharrimu ma tuharrimul waladah. Sesungguhnya susuan itu dapat menjadikan mahram sebagaimana mahramnya kerana kelahiran. Sebab itulah tuan-puan penting kata ulama untuk kita pastikan seorang itu yang ibu itu telah menyusuinya. Kenapa? Bila mana ibu itu susu, maka adik-beradik ibu adalah seolah adik-beradik dia. Anak yang disusu sama dengan anak dia. Dan mereka haram untuk berkahwin. Sebagian ulama menyatakan perlu didatangkan saksi. Jika ibu saja sudah memadai. Jikalah tidak diketahui, tak jadi masalah. Maklumlah kadang-kadang seorang hamba datang ziarah kawan dia ataupun pok saudara kita ataupun keluarga sepupu kita, dua pupu kita datang rumah, sementara ibu dia yang sebenar ada urusan kat luar, kat dapur dan sebagainya, lalu dia ambil anak dia susu dalam tempoh tertentu sehingga kenyang, 5 kali kenyang. Dia tidak bagi tahu kepada mak dia ataupun mak dia bekerja, pergi kedai dan sebagainya. Hukumnya adalah haram anak tersebut kahwin dengan ibu dan kahwin dengan adik-beradik ataupun anak perempuan tersebut yang dikatakan wa akhawatukum minar radha'ah, haram berkahwin. Bila perkahwinan telah dijalankan, contoh tempoh yang lama, kemudian dulu aku pernah susu anak mung ni. Nampak? Aku pernah susu. Sekarang ni, anak dia dengan anak ibu perempuan ini telah berkahwin. Katakan, macam mana? Terbatal perkahwinan. Terbatal perkahwinan. Nampak? Sebab itulah penting perempuan. Mana-mana ibu, perempuan yang menyusukan anak, nyatakan, wahai Fatimah, wahai Puan Hajah, wahai Cik Puan, saya telah susukan anak kamu. Dan hakikatnya, 5 kali kenyang, kita dua ni adalah lebih kurang macam adik-beradik. Anak kamu haram kahwin dengan anak aku. Seolah-olah adik-beradik. Nampak? Pastikan benda tu. Wa akhawatukum minar radha'ah. Yang ke-9-nya, wa akhawatukum minar radha'ah, adik-beradik perempuan daripada susuan. Yang ke-10, wa ummahatu nisaikum, emak-emak daripada isteri kamu. Maksudnya mertua kita. Mertua kita tidak boleh kahwini. Wa ummahatu nisaikum, emak daripada isteri kamu. Kita haram berkahwin dengan ibu mertua. Tuan dan puan-puan, ada sedikit perbezaan. Kita akan jumpa nanti. Contoh, wanita ni dia anak dara, ibunya janda. Kita masuk melamar anak dia, ingin kahwin. Bila? Bulan depan. Bulan depan kita datang nak kahwin dengan wanita ni. Kemudian kita tengok mak dia. Masa akad nikah mungkin ialah ayah dia meninggal. Wanita anak dia, yang ni isteri dia. Jadi ayah ni meninggal. Ni anak, ni mak. Kita datang. Walinya adalah abang dia. Wali yang sebenar. Masa perkahwinan, majlis perkahwinan, khutbah nikah baca. Sekian-sekian. Qadhi pun ada, juru nikah. Tiba-tiba kita nampak mak dia. Kita dapat juga laporan mak dia ni dah janda dah. Kita jatuh hati dengan mak. Jatuh hati dengan mak. Waktu yang sama nak akad nikah. Jadi bila mana kita nak akad nikah, kata abang dia, aku kahwinkan kamu dengan adik perempuan aku dengan mas kahwinnya RM200 tunai, contoh. Aku terima nikah Fulanah bin Fulan, Anu bin Fulan dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Sah. Nampak? Bila sah, tiba-tiba anak ni meninggal. Isteri kita contoh meninggal. Perempuan ni meninggal. Baru akad nikah meninggal. Kita tidak boleh kahwin dengan mak dia selama-lamanya.
Selama-lama kita tak boleh nak kahwin. Nampak? Walaupun kita tak pernah, tak campur lagi pun. Tak pernah tidur dengan isteri kita pun. Kita kahwin dengan dia, akad nikah je, haram untuk kita kahwin dengan wa ummahatu nisaikum, dengan mertua kita. Haram kita kahwin dengan mertua kita. Akad nikah je, aku terima nikahnya, walaupun kita nak hari kita terkenang. Kita kahwin dengan isteri kita, dia itu adalah perempuan itu adalah mak dia. Haram untuk kita kahwin dengan mertua kita, walaupun kita tak pernah bersama pun. Akad nikah meninggal, kita haram. Wa ummahatu nisaikum, haram kita berkahwin dengan mertua kita. Dan kita akan jumpa satu lagi, ialah bila mana contoh kita nak kahwin dengan seorang perempuan janda. Bila mana kita nak kahwin perempuan janda ni, akad nikah, baru nak akad nikah, tengok ni apa? Oh, ni anak saya, kata dia. Akad nikah dijalankan. Aku kahwinkan dia, kau mungkin adik-beradik dia ke. Akad nikah dilakukan dengan sempurna. Aku terima nikahnya dengan mas kahwin. Aku terima nikahnya kamu ni dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Kita tertarik hati berkenaan dengan anak dia. Boleh atau tidak kita kahwin? Boleh kahwin. Wahai kamu, aku cerai kamu. Aku nak anak mung. Boleh. Janji kita belum campuri isteri kita. Pada masa tu juga kita kahwin dengan seorang perempuan, hukum syaraknya kahwin, sudah je kahwin. Lepas tu kita cerai dia. Contoh, kita cerai dia, kita boleh kahwin dengan anak dia. Jikalah kita belum campuri dia. Tapi jika kita telah campur dengan dia, bersama dia, kita haram berkahwin dengan anak perempuan dia. Mana bezanya ialah ibu anak lain. Kita kahwin dengan anak, kita tak boleh ambil ibu. Kita kahwin dengan anak perempuan, kita haram berkahwin dengan ibu mertua selama-lamanya. Tapi jikalah kita ambil mak, kahwin dengan mak, kita masih lagi ada kesempatan contoh untuk kahwin dengan anak dia. Nak kahwin dengan mak, berkenan pada anak. Contoh. Kalau belum akad nikah, direct kepada anak, boleh. Ataupun kita kahwin dengan hukum syaraknya saya nak sebut di sini, kita kahwin dengan mak dia, tiba-tiba terkenang dengan anak dia. Jadi kita boleh waktu juga minta maaf, kita boleh ceraikan isteri kita dan kita boleh kahwin dengan anak dia. Dengan anak tiri lah katakan. Tak jadi masalah. Sebelum kita campur dengan isteri kita. Tapi jikalau kita dah bersama dengan isteri kita, haram untuk kita kahwin dengan anak dia walaupun isteri kita ni meninggal. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ummahatu nisaikum, ibu mertua kamu, wa rabaikumul lati fi hujurikum. Wa rabaikumul lati fi hujurikum. Apa maksud di sini? Wa rabaikumul lati fi hujurikum, anak-anak tiri dalam pemeliharaan kamu daripada isteri-isteri kamu yang kamu telah min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Anak-anak tiri yang mana dia berada di dalam rumah kita, di dalam peranan kita daripada isteri kita yang mana kita campurinya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, wahai Muhammad, jika sekiranya kamu tidak campur dengan fa illam takunu dakhaltum bihinna, jikalau kamu tidak campur dengan isteri kamu itu, fala junaha alaikum, anda tidak salah untuk kamu mengahwini akan anak-anak tiri kamu. Sebab itulah anak tiri macam mana tadilah, maknanya kita tak boleh kahwin. Jika sekiranya duduk jauh, satu riwayat pendapat boleh untuk kita kahwin. Kenapa di sini? Fi hujurikum, berada di rumah kamu sendiri. Di dalam pemeliharaan kamu, maka kamu tidak boleh kahwininya. Tapi jika sekiranya anak tiri itu duduk jauh, boleh berkahwin.
Bahkan satu hadis daripada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seorang perempuan, dia telah kahwin, kemudian dah meninggal, sedangkan anak dia duduk jauh. Kata Sayyidina Ali, kamu pun boleh mengahwini anak perempuan, anak bekas isteri kamu pun. Tak jadi masalah. Kenapa? Jelas di sini, warabaikumul lati fi hujudikum, min daripada nisaikum isteri kamu, allati yang mana dakhaltum bihinna, yang kamu telah campuri dengannya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna, jikalau kamu tidak bersama isteri kamu lagi, fala junah alaikum, bolehlah kamu ambil anak tiri kamu. Saya dah sebut tadi. Kita tak campur, kita dah kahwin, dah kita tak campur lagi, boleh untuk kita ambil anak tiri kita, tak jadi masalah. Tapi untuk ibu, kita kahwin dengan perempuan tersebut, walaupun kita tak campur dia, mak dia ni pun pakar menarik jugalah. Ada janda, nampak anak aku nak kahwin, aku pun semangat juga. Pakar cantik, pengantin laki-laki, nampak berkenan pada mak contoh. Jadi bila akad nikah tak boleh kahwin. Tapi jika sebenarnya baru nak kahwin, nampak mak, dia boleh ambil mak, tinggalkan anak. Tapi bila akad nikah dijalankan, anak perempuan haram sama sekali untuk mengahwini mak dia. Wa ummahatun nisaikum, mak mertua kita tidak boleh kahwini. Berikutnya, wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal daripada benih kamu. Maknanya menantu perempuan kita haram untuk berkahwin. Anak kita laki-laki, dia kahwin, wanita itu adalah menantu kita. Mana haram untuk kita berkahwin dengan menantu kita. Tak boleh nak kahwin. Perkahwinan. Tapi jika sekiranya anak angkat, boleh berkahwin, tak jadi masalah. Anak angkat. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Zaman jahiliah, khasnya mereka menganggap anak angkat adalah anak sendiri. Jika nak kahwin dengan isteri anak angkat, seolah-olah berkahwin dengan menantu. Bagi orang jahiliah, tak boleh. Satu perbuatan yang cukup-cukup jelek, cukup-cukup tak berapa elok. Hakikatnya di dalam Islam, boleh berkahwin dengan isteri anak angkat, bukan anak kita. Dia tu, perempuan tu adalah isteri anak angkat kita. Dan untuk ini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala, bila mana Zaid bin Harisah merupakan anak angkat Nabi SAW, pada awalnya berkahwin dengan Zainab. Dan bila mana Zaid telah menceraikan Zainab, Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan hukumnya atas muka bumi di dalam Al-Quran, sendiri telah mengahwinkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Turunnya ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mufassir, Zainab di antara wanita yang paling gembira. Aku begitu gembira hari ini. Setiap perkahwinan, mana-mana wanita, ada wali dia, ada ayah dia, ada tok dia, ada adik-beradik laki-laki dia sebagai wali. Jika kematian, ayah. Setiap perkahwinan ada wali dia yang mengahwinkan anak perempuan dia, yang mengahwinkan adik perempuan dia. Tapi aku itu bangga. Kenapa? Perkahwinan aku dengan Nabi SAW, walinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ahzab, minta maaf, kita tengok surah Al-Ahzab, satu perkataan, falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha. Wahai Muhammad, bila mana Zaid telah menceraikan isterinya, zawwajnaka, satu perkataan. Di sini ada tiga. Zawwajnaka, kami telah kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Zawwajnaka, satu perkataan ini maknanya ada tiga. Satu, Allah Ta'ala. Kedua, baginda.
Ketiga adalah Zainab. Zawwajna, kami telah mengahwinkan. Kamu wahai dengan Zainab. Di dalam surah Al-Ahzab kita tengok tuan-puan, subhanallah tabarak, kemuliaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Zainab. Walaupun Zainab merupakan anak isteri kepada anak akak baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan limpah kurnia Allah Ta'ala mengahwinkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab. Muka surat 423, muka surat 423, juzuk yang ke-22, surah Al-Ahzab ayat 37. Saya ulangi, surah Al-Ahzab ayat 37. Muka surat 423, nas yang menyatakan Zainab berkahwin dengan Nabi SAW. Siapa kahwinkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz taqulu lil ladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu haqqu an takhshah. Di sini titik tolak dia. Falamma qada Zaidun minha watara. Falamma tak kala mana qada Zaidun minha watara. Qada telah menceraikan Zaidun minha watara, isterinya Zainab. Zawwajnakaha. Zawwajnaka, satu kalimah. Zawwajnakaha, kami kahwinkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Zawwajnakaha, satu kalimah yang cukup bererti dalam kehidupan Zainab. Kenapa? Allah Ta'ala yang kahwinkan aku dengan Nabi SAW. Jelas. Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Supaya jadilah dengan orang yang beriman tak jadi masalah di dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengahwini azwaji adiyaihim, isteri kepada anak angkatnya sendiri. Tak jadi masalah. Orang Arab jahiliah dia pandang hina berkahwin dengan isteri anak angkat, seolah-olah kahwin dengan menantu. Tidak. Islam agama yang bersih. Demi untuk tegakkan hukum ini, Allah Ta'ala sendiri yang mengkahwinkan baginda dengan Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Dan akhir sekali yang ke-13, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, wahai Muhammad, dan tidaklah boleh untuk kamu mengumpulkan bainal ukhtai, di antara dua saudara perempuan, illa kecuali ma qad salaf, apa yang telah lalu. Apa maksud di sini? Satu-satu masa tidak boleh seorang laki-laki mengumpulkan dua orang adik-beradik. Minta maaf, dia ambil kakak, kemudian dia kahwin dengan adik. Adik-beradik adalah dua-dua isterinya. Tidak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain illa kecuali ma qad, apa yang telah lalu. Apa yang telah lalu? Maknanya dia dah kahwin dengan adik-beradik, kakak dia pun isteri dia yang pertama contoh, adik ini isteri yang kedua contoh. Kemudian dia hidup lama 10-20 tahun, meninggallah dua tu. Apa hukum dia? Illa ma qad salah, apa yang telah lalu diampunkan oleh Allah. Tetapi jika sekiranya dia kahwin lagi dengan kakak, isteri yang kedua adalah adik dia, turun ayat ini kepada Nabi SAW dan dibaca, apa yang berlaku? Laki-laki tersebut kena ambil keputusan menceraikan salah seorang daripada mereka berdua. Wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu masa. Turunnya ayat ini, mana-mana sahabat yang mempunyai dua orang isteri ataupun empat contoh, dan di kalangan isteri-isterinya adalah di sana ada adik-beradik, dia kena ceraikan salah seorang daripada mereka. Dan Nabi SAW mempunyai 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummul Kulsum, Ruqyah. Sayyidina Uthman bin Affan, satu sahabat,
yang mengahwini dua orang anak perempuan Nabi SAW, sehingga Sayyidina Uthman disebut sebagai Zunurain, memiliki dua cahaya. Zunurain, memiliki dua cahaya. Khalifah yang ketiga Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Sayyidina Uthman perintah selama 12 tahun. Dalam hayat pemerintahan Sayyidina Uthman 12 tahun sebagai khalifah yang ketiga, dia sempat mengahwini dua orang anak baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Sayyidina Uthman kahwin dengan Ruqayyah. Tidak bertahan lama, wafatnya Ruqayyah di dalam peperangan Badar, berkahwin dengan Ummi Kalsum berikutnya. Nampak? Selepas mana kewafatan Ruqayyah, Sayyidina Uthman satu sahabat yang mengahwini dua orang anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang syaratnya tidak boleh dikumpulkan. Wa antajma'u bainal ukhtain, tidak boleh mengumpulkan dua orang saudara perempuan. Illa kecuali ma qad sarah, apa yang telah lalu. Wahai Muhammad, innallaha kana ghafurur rahim. Allah Ta'ala ghafur, maha pengampun terhadap apa yang terlaku di kalangan kamu, wahai hamba. Rahimah, di sana ada kerahiman Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba. Murahnya Allah di dalam kehidupan hamba, rahmat dengan adanya perkahwinan, rahmah datang, mawaddah datang dalam kehidupan mereka. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita mendapat sikit sebanyak input yang berguna bagaimana pengharaman perkahwinan di kalangan kita. Dan bermulanya juzuk yang kelima, wal muhsanat. Di sini ada dua golongan lagi. Satu ialah melibatkan isteri orang, kita tak boleh nak kahwin. Yang kedua adalah hamba sahaya. Panjang lebar perbahasan, insya-Allah kita jumpa dalam kesempatan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.